Malaysia. Ya, dan ketika ini untuk anda yang bersama kami di Facebook, kita bersiaran langsung juga di TV1. Bersih Selamat Pagi Malaysia. Ya, kami bertiga, Lin, Dia dan juga Nazri akan terus bersama-sama dengan anda. Terima kasih kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia kerana menonton kami di Nasional FM. Sentiasa di hati. Okey, selalunya kita cerita tentang apa yang berlaku dalam negara, kejayaan anak tempatan. Tetapi hari ini, Masya Allah, untuk orang kata genap 7 hari. Alhamdulillah. Hari Syukur bertuah. sangat-sangat. Hari bertuah di Nasional FM ni sebabnya kita menerima kunjungan istimewa yang berbahagia Ketua Pengarah Penyiaran kita, Datuk Haji Cik Roslan bin Cik Daud. Terima kasih Datuk. Sudi bersama dengan Datuk. Tiga Suara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum ni 3 suara. Datuk datang kita jadi 4 suara. Mungkin Jadi boleh 4, kekalkan Datuk. InsyaAllah. Mungkin setiap hari Isnin 4 suara akan bersama. Ya. Baik Datuk. Untuk permulaannya tu, untuk kali yang pertamanya kami mengucapkan selamat datang ke Nasional FM dan juga yang pertamanya kami juga mengucapkan terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini dan mengharungi tahun 2022 ni Datuk, satu tanggungjawab cukup besar untuk membawa visi Datuk sendiri selaku Ketua Pengarah yang baru di RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya sangat teruja lah. This is the first time saya berada di konti Nasional FM. Alhamdulillah. Dapat berkenalan dengan semua DJ yang ceria. Mungkin saya yang kurang ceria sikit. Okey, sebagaimana yang ditanya tadi, visi yang sangat besar kita punya ni. Ini pun di luar daripada bidang saya, satu bidang yang baru. Tetapi sebelum saya ke Jabatan Penyiaran ini, saya telah melihatlah secara menyeluruh, tengok secara umum apa sebenarnya dia punya keperluan cita rasa. Saya juga di peringkat di luar daripada Jabatan Penyiaran itu. Apa cita rasa sebenarnya? Saya rasa sama dengan rakyat di peringkat bawahan yang mana Jabatan Penyiaran ini perlu beradaptasi atau mengenal pasti cita rasa rakyat. Baru kita boleh survive. Itu saya punya saya punya pandangan peringkat awal sebagai layman. Baru kita boleh mencari ataupun mengenal pasti tempat mana kelemahan kita untuk kita improvisekan. Meningkatkan lagi kita punya saya rasa radio mungkin tak ada masalah kot. Mungkin radio tak ada masalah. Saya pun peminat. Kalau tadi saya melawat sekejap radio klasik, memang minat daripada dulu. Saya rasa radio tak ada masalah. Cuma dari segi TV dan sebagainya, itu mungkin kita boleh banyak lagi ruang-ruang yang boleh kita tingkatkan supaya dapat menarik lebih ramai penonton. Saya rasa radio tak ada masalah, tapi boleh diimprovise lagi lah, perbaiki. Itu first impression daripada saya lah sebagai orang baru dalam penyiaran ini, dalam bidang penyiaran ini. Saya lihat cita rasa rakyat perlu diperhatikan, diteliti, ataupun dibuat satu kajian yang menyeluruh untuk mendapat apa kehendak rakyat. Baru kita boleh mengatur strategi satu langkah ke depan supaya kita punya persembahan itu selari dengan kehendak rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari segi informasi. RTM ni adalah merupakan satu organ kerajaan. Organ kerajaan yang yang memberi maklumat kepada rakyat. Maklumat itu mesti tepat dan sahih. Sebagaimana kita punya tagline sahih dari segi berita dan sebagainya. Macam mana kita nak menentukan kesahihan berita? Dalam keadaan lain platform yang lain dalam media sosial, macam-macam berita. Banyak sangat. Betul. So apa kita punya ni? Kita nak menentukan kesahihan berita supaya kita menjadi ejen penyiar ni ataupun mata, lidah dan kerajaan. mengeluarkan satu informasi ataupun maklumat ataupun berita
yang betul-betul sahih. Ya. Peranan itulah Datuk Ya. Daripada mana? Sebab itu kita bergantung kepada badan yang berautoriti. Ya. Itu penting. Itu penting kita kena kena tentukan siapakah referen kita. Contoh saya ambil lah banjir. Yang isu tengah hangat lah banjir. Banjir. Siapakah badan yang berautoriti untuk memberi maklumat kepada kita supaya kita dapat transmit berita yang sahih ni kepada publik. Ya. Siapa dia? Kemungkinan JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Ya. NATMA. Apa lagi? Bomba. Polis. Kita tidak boleh mengambil berita-berita daripada media sosial yang tidak dia tentu sahihkan ya. kebenarannya tu. That's why itu penting. Sebab itulah kita punya anggota kita mestilah tengok referen mana yang kita ni. Kalau banjir kita rujuk kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tadi supaya kita dapat maklumat yang betul dan kita transmit kepada rakyat, sebarkan kepada rakyat. Orang kata gemurkan kepada rakyat. Dan maklumat ni sangat penting. Kalau kita lihat banjir ni sangat penting. Sangat penting. Contohnya di peringkat awal 18 Disember yang lalu 18 Disember masa permulaan awal hujan lebat. So kita pun sepatutnya kita kena ada satu smart partnership atau kolaborasi yang strategik dengan Malaysia. Benda boleh diramalkan. So maklumat tu nak kena sebarkan kepada rakyat. Bila hujan, dia punya intensiti hujan yang tinggi. So biasa hujan ni kalau kita buat kajian, saya pernah buat kajian dulu masa saya belajar buat degree, kita buat hidrologi. So dalam tempoh 50 tahun dia akan jadi satu frekuensi yang tinggi hujan. So yang tu kita boleh tahu kat mana yang flood prone dan sebagainya, yang mudah ditenggelami air. Itu maklumat kita boleh dapat daripada meteorologi dan GPS. Ada aplikasi juga Datuk. Aplikasi main cuaca pun boleh juga. So inilah yang kita kena ni. So pegawai-pegawai kita, penyampai kita kena buat cross reference kat mana-mana supaya kita dapat memaklumkan kepada rakyat supaya dia dapat bersedia. Sebab banjir ni cepat. Betul. Dia dapat bersedia. Dan jangan jadi terlalu panik. Kadang-kadang kita dapat maklumat kita dah ni menyebabkan orang panik. Itulah bahaya juga. So kita transmit berita yang betul dengan ramalan yang tepat berdasar pada pihak yang berautoriti tadi, maka rakyat boleh berpindah dan sebagainya. Tidak berlakulah dia punya kerosakan yang besar, kehilangan nyawa yang ramai. Betul. Bertepatan dengan apa yang Datuk cakapkan tadi kan, yang sahih hanya di RTM saja sebab sekarang ini begitu banyak sekali berita-berita palsu yang tular di media sosial yang perlu kita tapis terlebih dahulu. Dan negara kita sekarang ini masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dengan adanya varian Delta, varian Omicron yang merebak dengan pantas dan juga masalah banjir yang berlaku. Dan baru-baru ini juga Menteri KKMM Yang Amat Berhormat Tan Sri Anwar Musa juga ketika menyampaikan amanatnya kepada orang ramai, amanat tahun baru 2022, mahu juga mewujudkan sistem amaran awal bencana yang lebih pantas, yang lebih berkesan ya. Jadi bagaimana agaknya Datuk melihat ini dari konteks ekosistem yang merangkumi teknologi dan juga penyebaran maklumat kepada orang ramai. Satu kolaborasi atau kerjasama yang strategik di antara agensi-agensi kerajaan sangat penting. Kita tidak boleh lagi silo. Maksudnya dalam konteks ini kita melihat agensi-agensi antaranya saya sebutkan tadi, dah sebut mungkin JPS, mungkin pihak berkuasa tempatan, NATMA dan sebagainya. Boleh kita duduk bersama bagaimana kita sebagai penyiar, kita hanya sebagai penyiar. Maksud maklumat tu, kolaborasi tersebut, maka disalurkan maklumat tu kepada RTM untuk kita sebarkan. Betul. That's why sangat penting dia punya agensi-agensi kerajaan ni duduk bersama. Yang ni yang berhormat menteri kita pun dah sebut dalam amanat hari itu dan akan saya ingat last week dah ada pun perbincangan di peringkat kementerian
yang diketuai oleh Bahagia Datuk Seri KSU untuk melihat bahagian mana yang boleh kita berkolaborasi dan kaedah mana. Kita ada dari segi talian digital punya ni. Kita punya platform penyiaran melalui RTM dan sebagainya. Yang tu nak kena selaraskan. Benda sudah ada, platform sudah ada. Kita semua ada fasiliti. Cuma maklumat tu daripada mana, yang tu kena ada center. Kena ada center yang akan transformkan ataupun transmitkan maklumat tu kepada RTM untuk disiarkan. Dan juga masa tak boleh terlalu lama. Masa. Baik, Datuk, sebut tentang masa, kita diperuntukkan 10 minit di Sarawak Pagi Malaysia, tetapi di National FM kita akan sambung lagi, Datuk. Mungkin ada sedikit secara ringkas kepada penonton Sarawak Pagi Malaysia dan juga National FM sendiri untuk kita mengakhiri di seleksi pagi radio. Sedikit je, Datuk, secara ringkasnya sebelum kita sambung di radio pula. Bagi saya lah, untuk kita melihat ke depan, kita juga perlu kepada sokongan padu daripada rakyat. Tepat sekali. Di samping kita pun di peringkat di penyiaran ini kita ada fasiliti yang bagus. Saya rasa yang terbaik setakat inilah berbanding dengan penyiar-penyiar yang lain. Saya ingat dari segi peralatan sangat canggih. Sangat canggih. Saya melawat hari pertama, melawat bersama-sama dengan Datuk Seri KSU. Saya tengok peralatan sangat canggih. Tapi kita tidak akan berjaya jika peralatan canggih saja tanpa kita ada konten yang baik. Konten yang baik. Dua-dua tu kena selari. Dan sokongan padu daripada rakyat. Beralih kepada RTM untuk melihat daripada dulu. Kalau tengok zaman saya muda dulu, saya suka melihat menunggu dunia jam 10. Itu dia. Dunia jam 10. Memang saya tak lepas. Untuk mengetahui perkembangan semasa luar negara. Yang kita nak balik semula supaya orang tu tunggu-tunggu. Baik, kita pun nak pastikan juga pendengar kita tertunggu-tunggu dengan perbincangan kita selepas ini. Apa pun kita nak berhenti berehat seketika, kita nak kembalikan semula seleksi pagi di Sarawak Pagi Malaysia bersama dengan rakan kita Syafiqah dan juga Ridwan. Okey, Datuk, kita nak lambai dulu sekejap, Datuk, untuk penonton di TV1. Terima kasih daripada kami bertiga, Lin, Dia dan juga Nazri Fahmi. Jangan lupa dengan Nasional FM. Kembali semula.